Dia nanti. Okay. Okay. Since chef Chinese Muslim, okay, mualaf. Jadi nak tunjukkan sikit apalah wadah yang kita sediakan untuk makan malam untuk raya Cina. So bagi keluarga Afiq sebenarnya agak sensitif disebabkan Afiq seorang saja mualaf. Jadi makanannya kita ada ikan bawal mas steam. Okey, sebenarnya agak senang. Tahu Jepun, tomato, cili halia dan kita akan sediakan sedikit rancang nanti chef akan tunjukkan. Ini untuk masak butter prawn udang harimau. Ui, bombay besarnya. Tapi yang ni dah perat dengan garam sikit. Okey. Ini bahan-bahan untuk butter prawn. Okey, udang kopi untuk sayur campur. Okey, biasa. Okay, ini untuk masak mi. Okey. Mi ini jarang kita boleh jumpa dekat pasar. Ini jenis mi tepung betul yang tak ada kapur, tak ada rasa pahit semua. Setahun sekali jumpa. Okey. Okey, selain daripada tu, saya nak tunjukkan sikit special ni. Okey. Ini kaki ayam cendawan. Okey, dimasak dengan stok ayam dengan sos tiram, okey, dengan sedikit bunga lawang, kayu manis. So, ada lebih kurang sikit macam masakan Melayu. Ini yang best. Ini betul-betul setahun sekali. Ini kulit tahu, okey, cendawan. Okey. Yang putih-putih ni adalah mini abalone. Mamuk. Ini dimasak dengan stok ayam, bawang putih, okay, minyak bijang sikit. Dengan ada sikit macam sup bunjut. Okay. Saya dah sediakan. Okey, ini adalah bawang goreng minyak. Okey, ni masakan Cina. Bawang kecil ni jangan goreng minyak dan dia akan sembah ni untuk ditambahkan untuk masakan, untuk mengharumkan masakan. Ini bapak saya tengah masak air untuk buat teh Cina. Okey, saya akan tunjukkan butter prawn. Okey. Macam ni kita tahu minyak dah cukup panas ke tidak. Ambilkan daun ketumbar ke, daun sup ke, daun apa, jangan daun okey panjang. Tunjukkan, panas. Ini dah cukup menunjukkan minyak dah panas. So, pastikan budak-budak tak ada. Kita kena gorengkan. Tahu? Nampak? Melenting-lenting dia. Okey. Jangan tuang jangan tuang sebab kadang-kadang ada air banyak keluar, minyak tengah panas. Kalau kita tuang dia berapi masak tak jadi dah bakar. Nampak? Itu baru sikit. Kalau tuang, okay. Udang senang kita nak tengok masak kita masak. Okay. Dia akan jadi merah. Okey, yang ni separuh masak, separuh tak masak. Okay. So, kalau ada yang jenis pandai makan sushi tu bolehlah buat separuh masak, separuh tak masak. Separuh mentah, separuh masak. Panaskan. Gorengkan udang dulu. Okay. Kita nak tunggu minyak masak tu panas baru nak goreng sebab apa? Kita tak nak dia celup dalam minyak lama. Okay. Kalau tak ada nanti masakan tu akan jadi sangat berminyak. Okay. Kalau minyak cukup panas, kita masukkan sekejap, dia dah masak, kita akan naikkan dia. Okay. Okay, ini dah cukup masak dah. Okay, ada 2 batch. Okay. Kita keluarkan dulu. Okay. Okay, kita letak tepi dulu. Ada lagi sikit. Nampak tak air ni? Air ni kalau masuk walaupun sikit terbakar dapur kita.
Okay, mak saya tengah memandang saya ni sebab dia takut saya kecohkan dapur dia. Bapak saya pun tengah komen dekat belakang. Bapak saya cakap kalau nak jadi chef Wan kena berumban. So saya tunggu lama sikit sebab rambut saya asyik hitam je tak putih-putih. Lama lagi nak jadi chef Wan. So dalam komuniti Cina ni semua orang kenal chef Wan. Ya, cuma chef tu yang tak kenal. Okay. So jangan lama, tak perlu lama. Udang kalau lama sangat dia akan jadi keras, liat, dan dia akan hilang kesegarannya. Jadi sayang kalau beli udang besar-besar mahal-mahal segar, dia rosakkan dekat kuali. So kita masak, kita respect makanan yang kita nak makan. Masak. Okey. So, lepas tu timing agak penting. So minyak ni sebenarnya boleh dipakai balik sekiranya kita nak masak mi goreng ke, nasi goreng ke, nanti kita boleh pakai sikit minyak ni sebab bau harum udangnya cukup kuat. Kalau yang ada niaga buat mi udang ni, minyak ni dah yang mahal. Okay, kita letak sebelah minyak goreng udang tu dulu. Okay. Chef malas sikit, chef memang tak jenis basuh kuali. Okay. Kita panaskan balik lagi sikit. Okey. Kita akan buatkan pelencang untuk disiram di atas. Okey, lepas tu kita akan kukuskan ikan ni. Okey. Masakan Cina. Ini adalah wajib. Okey, apa ni? Bawang putih. Okey, selalunya dalam keluarga Cina ni dia akan cincang-cincang standby bawang putih ni. Air bapak saya dah masak. Okey, bawang putih cincang jangan lama sangat, okey? Nanti kita tak nak dia hangus. Hangus saja dia akan jadi pahit. Okey. Sos tiram, tutup brandnya, okey, sebab tak ada ambil upaya iklan. Okey, sos tiram sikit, lebih kurang dalam setengah sudu besar lah, jangan makin sangat, ya. Okey, lagi. Minyak bawang goreng. Okey. So jangan ambil banyak, kita nak bawang goreng sikit dengan minyak aja. Jangan ambil satu sudu minyak saja, Okey. Kita sikit lagi. Okey, dengan api kecil kita gaulkan sikit. Okey. Garam sikit, satu cuit sikit aja. Cukup saja sebab sos tiram dah cukup masin. Okey. Lepas tu kita nak air sikit, kelang kabut cameraman. Okey. Air dalam setengah mangkuk. Okey. Kita tak perlu sampai didih pun. Sebenarnya nak ratakan dia. Okay. Sos tiram ada bau manis sikit. So tak payah ajinomoto, tak payah rasa. Okey. Ini makanan yang sihat. Dan kita curahkan. Okey. Di atas ikan ni. Ambon. Ini berapa ni? Dengan ini kita akan masuk dalam steamer. Okey, lebih kurang dalam, tengok saiz ikan. Saiz ni lebih kurang dalam 700 gram. Ini dah 15 minit kot. Kalau ikan bawah, kalau ikan jenis tebal sikit tu, kalau ikan jerung tu 2-3 hari lah masak. Okey. Ini steamer belum siap. Minta maaf lah, nanti masukkan ke steamer kuali besar. Okey, kita dah masakkan sayur campur. Sayur campur
Sama. Okey. Minyak daripada, jangan tuang minyak masak lagi dah. Sini ada minyak. Dengan daun bawang sikit. Minyak goreng udang. Okey, inilah secret recipe. Sikit aja. Okey. Walaupun tak masuk udang, okey, sayur tu rasa udang. Dan ni wajib. Okey. Bawang putih. Ini bawang putih kalau makan ni. Kuat bawang putih sebab antioksidan, buang penyakit. Okey, sos tiram. Jangan goyang sikit, jangan goyang sangat cameraman. Nanti orang tengok pening kepala. Dah habis tengok masak dah pening. Okey. Kita panaskan dia. Okey. Jangan masukkan air. Kita ada udang. Kita dah nak rebus udang, kita nak goreng udang. Sikit aja. Bukan kedekut sebab nanti mi udang pun kena masak mi apa? Udang. Pakai udang. Maklumlah ekonomi tak berapa baik, semua naik lagi. Tahun ni udangnya beli setengah kilo. Ada banyak viewer tak? Ada orang tengok tak? Ada ke? Barulah kita masukkan sikit air. Dalam setengah mangkuk. Buka api besar. Sebenarnya masakan Cina amat senang. Dia simple, dia tak banyak sangat tumis apa tu? Blender macam apa semua tak ada. Sangat simple. Lepas ni kita masukkan sayur. Kita ada juga kacang ni, kacang pi. Kacang pi kita akan masak last sekali. Ini tipsnya. Sebab kita nak rangup, rasa rangup tu. Kalau kita masuk awal, dia akan jadi lembik. Jadi tak ada rasa rangup tu yang orang kata salah guna kacang pi nya. Okay. So, kita kacau, kacau. So, sayur sebenarnya tak digalakkan masak lama sangat. Kita nak dia punya zat makanan nutritious dia. Okey. Kecoh lah, patutlah mak saya marah. Orang cabut dapurnya dia jadinya. Sikit. Kalau tak ada orang tua tu marah kan. Okey. Kita biar dia. Okey. Panas, air mula lebih kurang macam nak mendidih. Sebenarnya sayur ni dah direbus, celup dengan air panas sebelum digoreng. Sebab apa? Okay, kita tengok kita ada carrot. Okay, carrot adalah salah satu sayur yang susah nak lembut. Okay. Jadi selepas dicelup dengan air panas dulu, baru kita goreng, jadi dia senang nak lembut. Dan kita masukkan green. Okay.
So maklumlah ini domestik, dapur domestik, bukan komersial dapur. Jadi tak ada api bum besar gitu ya. Kena sabarlah Allah. Oh, carrot keluar. Jangan bersih. Setiap masakan sebelum hidang kita kena rasa. Kita masak dekat rumah, masak ke kedai, nah, pastikan orang yang makan tu. Allah. Nak rasa? Sedap gila. Okey, so boleh tengok kan? Okey, yang ni dia kacang hijau. Kalau kacang pea ni kalau nak tengok dia masak tak masak, dia dah jadi a little bit transculent, yang termasuk cakap bahasa Saleh pula. Okey, transculent ya. Jadi kita cuba masukkan dalam. Okey. Satu mangkuk lah Nak kata bajet Kita akan susunkan supaya dia nampak lebih cukup satu pinggan cukup. Okey, kita susunkan supaya dia nampak lebih warna-warni. Kita ada hijau, oren, ada kuning jagung. Lepas tu kita cuba tinggalkan 2-3 ekor udang dekat atas tu supaya dia nampak ada kemerahan sikit. Okey. Okey. So yang ni dah boleh hidang, tapi kita kena tunggu semua orang ada. Itulah adanya. Okey. So sekarang kita akan buatkan cereal prawn. Hari ni kita masak bukan setakat butter prawn, cereal prawn. Udang yang ada cereal. Sebab ada budak kecil makan. So nama pun makan bersama-sama kan. So budak kecil tua, setengah muda semua ada. Okey, kita menggunakan butter. Okey. Dia sama dengan masak butter prawn, cuma dia tak ada susu cair. Okey. Butter. Maklum tak. Setahun sekali tambah lemak sikit. Lepas ni besok pergi jogging. Okay. So daun kari, okay. Sebenarnya Cina pun banyak, okay. Kuat makan daun kari, okay. Cili api sikit, okay. Kecilkan api. Kita tak nak bakar butter tu sampailah dia gelap, okay. Cuma nak cairkan dia. Kita masukkan butter sampai ada bau harum daun kari tu. Lepas tu baru kita masukkan udang. So itu yang buat butter ada prawn. Prawn ada butter. Okey. Selepas tu, okey. Sama ada kita nak buat cereal sendiri dekat rumah. Okey, cereal kalau kita buat cereal dekat rumah, kita beli 3-in-1 cereal yang ada susu. Okey. Kita campurkan dengan sedikit gula. Okey, dengan sedikit garam. Okey. Tapi yang ni ready mix. Okey, tak tahu jenama apa, tak boleh tengok jenama. Okey. Pasti halal. Okey. Besarkan api. Okay. Jadi dalam keadaan kuali ni chef tak ada tambah air apa so, kita tak nak air lagi lah. Kita akan taburkan cereal ni. Okey. Lepas tu kita gaulkan. Okay. Sebab kita tak tambah air sebab kita tak nak lembutkan cereal ni. Kita nak cereal tu maintain rangup rangup. Dan dalam mixture cereal yang ready mix ni dia orang dah ada campuran susu, okay. Sedikit rasa,
Okay, jadi lauk ni adalah jenis lauk yang agak kering. Okay. Dan sekiranya nak ada sikit kuah sikit, okey, bolehlah campur sikit air susu cair, susu cair saja, jangan tambah air. Okay. Kalau yang nak rangup-rangup lagi, kita boleh bakar sikit sekiranya. Okey, dah. Nampak? Ada cahaya matahari. Sorry lah gelap sikit. Kita masak dalam gelap romantik. So. Okey, tinggalkan sikit daun kari dekat atas. Dengan sirihnya, untuk diletak dekat atas supaya dia nampak ada sirih keemasan, ada hijau. Okay. Ini satu hidang kalau makan restoran ni, kalau tinggal ni dekat 50 lah. Mak saya cakap lah, tunggu lama sikit 50. Sekarang nak naik harga RM80 setinggan. Itu peribahasa kaum Cina, makan beras tak tahu harga beras, dia kata. Tahu makan dia kata. Okay. So lagi satu dah siap. Jadi kita akan ikan tadi dah masuk. Nampak tak ikan kita dah masuk. Okey. So lepas kita masukkan, okey. Kicap cair. Okey. Kalau confident tuang macam ni tak apa, jangan satu botol Okey. Kita tak nak mandikan ikan, kita nak steam ikan. So, gunakan botol kecil. Sebab kicap soya ni kegunaannya sebab soya ni agak manis dan dia ada masin dan berlemak macam kita guna masakan Melayu, kita panggil apa? Kicap lemak manis, lemak masin. Abang Syah, lama lah rindu. Ini geng-geng C4. Bukan bom K4 C4 pantang sebut ni, bahaya. Dekat rumah ya. Dia tanya kat mana? Ini dekat rumah mak, every year is a annual event. Okay, malam ni kan malam raya. So every year sebenarnya kuali mangkuk style Cina ni, ini setahun pakai sekali. Kita sampai baru basuh sebab kita pakai. So itulah, tak ada apa, sensitivity tu sentiasa ada, kefahaman. Right. So ini kuali Gigantic. So kita akan buatkan mi goreng Hokkien, style Hokkien. Okay, inilah yang mi dikatakan. Memang kasar sikit. Ini bukan mi laksa tau. Kita tak masak laksa hari ni. Kalau masak laksa hari ni, kan alamatnya tidur luar nanti. Okey. Sama. Sebab tu saya cakap, tak rugi kita simpan minyak ni. Minyak ni boleh simpan lama. Okey. Banyaknya. Tak banyak pun sebab mi itu banyak. Letak sikit minyak yang goreng udang tadi. So simple. Okay, masakan simple. Okay, seperti ni. Tipsnya, jangan masukkan apa-apa bahan sebelum minyak panas. Kita tak nak celup minyak. Sebab kalau minyak tak panas, bahan-bahan yang kita masukkan akan serap minyak. Dan selepas masak dia akan keluarkan balik minyak, jadi makanan itu nampak sangat-sangat berminyak. Ini lagi masak ni yang ditaruh. Membebek lagi mak saya ni. Nanti basuh gitu. So bawang putih biasa. So akan banyak sebab mi banyak. Ni dekat 2 kilo 2 kilo setengah. Memang kena order
Tiap-tiap tahun kena order awal baru orang tu buatkan. Kalau tak ada beratur bau pun tak dapat nanti. Okey. Kita akan cekal api. Ini kena cara sentuh yang besar tak apa. Boleh. Okey, kita tumiskan. Okey, kita boleh tengok tengok bawang putihnya. Okey, dalam minyak tu dia berkembang dia. Okey. So, ingat kita tak nak sampai dia hangus. Sebab bawang putih kalau hangus adalah sangat-sangat pahit. Okey. Fish cake. Okey. Ini ikan, dia orang panggil ikan belida. Isi ikan belida. Fresh ni. Semua daripada pasar hari ni. Okey. Kita buka api besar supaya fish cake ada sikit rasa rangup sikit. Sebab kita tak masukkan ayam ke daging ke untuk masakan ni. Sebenarnya mi goreng ni, style Hokkien ni, keturunan bapa saya, ayah saya adalah Hock Chew, salah satu daripada buah Hock Chew. Jadi dia lebih kurang macam Hokkien. Jadi mi Hokkien ni adalah makanan wajib juga. Dia ada signifikannya sebab bila makan mi kan panjang. Yang ini telah dipatah-patahkan. Tak tahu siapa yang basuh tadi dapat patah. Sepatutnya dia berpanjangan, maksudnya panjang umur. Ya Allah. Dia lebih kurang sama macam makan mi sua. Mi sua pun berpanjang. Pastikan bahan mentah kena masak. Kita deal dengan bahan-bahan mentah ni. Kak Ju, tengok Kak Ju. Terutama kalau daripada seafood semua tu. Okay. Kak Ju. Jumairah. Kak Ju hari ni tak buat jelly. Kita masak. Okey, kita akan tunggu sehingga udang ni dah masak. Sebenarnya saya pun hilang sabar dengan dapur ni sebab apinya walaupun dah besar tapi tetap kecil. Kita dah biasa dapur komersial. Jadi kalau masak nak berasak-asak kan. Okey, udangnya dah masak. Okey. Kita ada sayur sawi lagi, tapi sayur sawi dia cepat masak. Kita tak perlu masukkan cepat sebab nanti dia akan terlampau layu. Okey. Dan salah satu cara sebenarnya kalau kita masyarakat Cina ni, kita jarang masak sayur sampai layu betul, kita masih nak tetap maintain ada rangupnya. Okay. Dan kita akan masukkan mi yang telah diputuskan di tadi. Okey, tak tahu siapa punya tangan. Okey, kita akan gaulkan sekejap. Okey. Dan kita akan gunakan lebih kurang air semangkuk. Bukan kembang semangkuk, air semangkuk. Jangan masukkan kembang semangkuk. Kembang semangkuk dah masak dessert dah. Supaya kita ada sikit kuah.
Dia tak basah bukannya banjir, cuma ada sikit lembab. Okay. Dan kita akan tambahkan lagi sikit sos tiram. Dan ini bukan sos ikan, sos sotong ke ikan, tak tahu. Ni kadang-kadang ada gambar sotong. Okay. Cuma kita gunakan sedikit saja untuk menaikkan sikit harumannya dan ada sedikit masin asap macam lauk kot. Okay. Kicap cair. Kita tak akan tabur lagi apa tu? Garam Okey, dan kita akan gunakan kicap pekat. Boleh nampak kicap cair kalau kita tuang ni dia tak akan nampak hitam ni. Ini kicap pekat, okey. Kita boleh guna kicap soya pekat ataupun caramel, food caramel, caramel sauce. Kalau caramel sauce dia tak akan pahit. Tapi kicap soya pekat ni kalau terlebih dia akan rasa pahit. Allah, dah lah gelap. Ni dah masuk kicap, lagilah gelap. Okay, kita dah boleh dapat bau daripada sos ikan, okay, sos tiram tadi. Dan yang bau yang paling signifikan adalah bau daripada bawang putih goreng dengan bawang goreng. Dan sekiranya ada yang suka minyak bijan, boleh masukkan sikit minyak bijan. Okay. So inilah warna yang kita nak cari. Okay. Jangan gelap sangat. Okay. Gelap sangat nanti tak nampak mi untuk nak ambil. Okay. Okay. Kemudiannya kita akan masukkan sayur, banyak-banyak sayur. Kita kuat makan sayur. Family kita memang kuat makan sayur. Mak kata jangan masuk sumur pula dia kata. Nah, dia simpan besok nak masak. Kedekut Okey. Okay, tak perlu kuat sebab tadi pun dah ada kena didera diputus-putuskan ni. Jadi sekarang kita tak perlu kuat lagi. Kalau tak ada dia dah jadi macam mi cincang. Jangan buat mi cincang kita buat mi goreng. Tengok belum masak caramel dah nak makan. Nampak? Okey, ikan tu. Okey, walaupun tadi air sikitnya letak, tapi ikan tu dia akan keluarkan air. Jadi bila kita steam ikan jangan masuk terlampau banyak air, nanti dia akan melimpah-limpah. Dan manis daripada ikan tu akan terkeluar. Sekiranya untuk masyarakat Melayu boleh masak dengan sama. Kalau nak pedas cuma boleh buat masukkan sikit cili bawang ataupun tak nak masukkan dalam mi, kita boleh buat cecah. Buat sambal merah untuk cecah. So, kita akan perlahankan api supaya mi itu masak dalam sendiri. Tak perlukan bara api untuk nak masak dah, sebab sebenarnya dia dah masak. Kita nakkan panas daripada mi itu untuk nak masakkan sayur.
Okay, seperti biasa, salah satu syarat untuk masak, sentiasa test masakan. Okay. Tak tahulah jaga apa lah. Minta maaf lah. Bukan masuk bakul kat sendiri, tapi memang stop. Boleh test 10 kali tak apa udang tak apalah, udang simpan. Kita nak mie. Sebab betul, mie ni walaupun masak sup macam tu saja, dia sebabkan kekenyalan dia, dia daripada dibuat secara handmade. Pada kapur, dia tak pahit. Dan walaupun kita dah masak macam ni, kekenyalan tu tetap ada. Dan jika disimpan sampai keesokan, tetap dia akan kenyal. Ya? Ya Allah. Alhamdulillah. Okey. Tunjukkan, kamera tunjukkan kilatnya mie ni. Kilat. Dia akan kilat. Dia tak berkuah sangat. Tapi cuma dia macam nak lembab-lembab sikit. Itu yang buat bila kita makan rasa licin. Okey? Ya. So kena naik kat. Ya Allah, pakai dulang. Okey. Tolong. Tarik. Inilah caranya. Cara kasar, main kasar. Tu. Tumpah, jangan tumpah mahal ni. Atas lagi 2-3 putus tu. 3 inci pun sedap juga. Okey. So, ada apa lagi? Dah tak ada apa lah. Okey, mie, udang, ikan. Okey. So, sebelum kita nak hidangkan ikan, kita akan test dulu kuahnya. Kita kena test dulu kuah. Kita sepatutnya ada rasa tomato, ada rasa pedas halia sikit sebab ada cili api 1-2 macam tu. Okey. Dah ada sikit manisnya daripada sos tiram, bukannya daripada Ajinomoto, bukan daripada rasa. Ini betul-betul rasa asli. So, kuah ni sebenarnya jadi favourite budak-budak untuk nanti dekat nasi putih. Dia sangat-sangat menyelera. Dan sekiranya sepatutnya ni kalau diletakkan dengan sayur jeruk, yang kita beli dalam dekat supermarket ke mana, sayur jeruk, tak tahu dia kubis ke batang sawi. Dia warna hijau kuning sikit. Kadang-kadang ada yang ada bercili. So kita hiris, nipis, kita steam sekali. So walaupun lepas steam dia akan jadi rangup. Dan itu lagilah menarik selera dan manisnya. Jadi itu sahaja. So masakan yang simple. Kalau nak buat jahat lagi, nanti akan tunjukkan masa kita makan pula betapa sedapnya makanan ni. Okay. So untuk kawan-kawan yang celebrate Chinese New Year, right? Happy Chinese New Year. Right. Hopefully this coming New Year, right, will be more better, right? On business, on career, right? And for those who are studying, right? Hopefully you'll get a very good, successful result this year. And untuk kawan-kawan yang sama-sama bersambut dengan kawan-kawan daripada Chinese community, okay, let us celebrate, right, this festival together, right, as one nation. Right, thank you.